Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Shadaqallahul azim. Yang dihormati lagi dikasihi sekalian ahli keluarga, yang dihormati lagi dikasihi ibunda, yang dihormati lagi dikasihi adik-beradik, saudara mara jauh dan dekat, sahabat handai yang saya kasihi jauh dan dekat, seterusnya muslimin muslimat yang sudi mendengar mau'izah yang cuba saya sampaikan sekadar yang mampu dengan ilmu, dengan kefakhiran ilmu yang ada pada saya. Saya cuba untuk nak menyambung sedikit tentang kisah yang saya beritahu dahulu, tentang kisah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib yang syahid dalam perang Mu'tah, yang digelar dengan Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang mempunyai dua sayap, yang tangannya terputus, ditetak oleh pihak musuh dalam peperangan Mu'tah. Itu saya dah maklumkan dalam mau'izah saya yang lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana sedang berbual dengan Asma binti Umais, itu isteri kepada Ja'far, datang roh Ja'far memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Asma tidak mendengar salam itu. Dan disitulah diberitahu bahawa Ja'far menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan yang berlaku dalam peperangan Mu'tah. Ketika itu Ja'far diiringi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dia terbang. Sebab itu bersama malaikat Jibril dan Mikail. Sebab itu dipanggil Yusuf At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar, sebab dia mempunyai dua sayap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam peperangan itu saya dah beritahu tentang ketiga-tiga panglima gugur syahid, iaitu Abdullah ibnu Rawahah, Zaid ibn Harisah dan Ja'far bin Abi Talib. Semuanya gugur dalam peperangan Mu'tah. Mu'tah sekarang ni berada di Jordan. Ada universiti dia. Ada universiti dia di Mu'tah. Saudara-saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam peperangan itu juga saya maklumkan Ja'far bin Abi Talib telah menceritakan kepada Rasulullah, dia telah ditikam dengan tikaman 70 kesan tikaman dan pukulan.
Dia pegang bendera, panji, dan bendera lah kita kata panji tu. Ditetak, maka panji itu disambut tangan kiri dia pula. Tangan kanannya yang pegang ditetak, dia sambut dengan tangan kiri ditetak, dia sangkut di tengkok dia. Tetak tengkok dia terjatuh. Diambil pula oleh sahabat yang lain. Itulah hebatnya umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah, saya ulang lagi, Islam sampai kepada kita dengan darah dan air mata dan nyawa mereka. Kalau mereka tidak berjuang seperti itu, maka penyebaran Islam tidak akan meluas. Dan musuh-musuh Islam yang ramai, yang 300,000 lebih itu, mereka akan menyerang umat Islam di Madinah. Inilah kehebatan, kekuatan umat Islam pada masa itu. Ada peperangan sahabat-sahabat pergi, pemimpin dia bila sampai pergi ke satu tempat, haram patah balik. Bila Rasulullah suruh pergi satu tempat, haram patah balik. Karena bila Rasulullah mengarahkan suatu tentera Islam, jika ada tentera lain yang patah balik itu, makna itu mereka itu orang munafik. Bila Rasulullah kata pergi. Sehingga pernah ada satu peperangan, saya tak ingat, pergi dengan kapal satu tempat, kemudian jenderal dia bakar kapal tu. Kata, hari inilah medan kita untuk melawan musuh Islam. Kita sekarang nak balik dah tak boleh, kapal dah dibakar. Kalau kamu nak balik, kamu kena menyeberangi lautan itu. Ya, sekarang kita berjuang di sini. Hidup mati kita di sini. Sampai begitu sekali semangat perjuangan mereka untuk menyebarkan Islam. Bukan makna nak cakap, bila saya bercakap ini untuk mengajak kita untuk berperang macam mereka. Tidak. Kita nak mengambil sejarah perjuangan mereka. Ini semua sejarah perjuangan mereka yang tak dipadam, tak boleh dipadam, tak boleh didelete. Akan dikenang oleh seluruh umat Islam. Orang yang cintakan Islam, dia mesti tahu sejarah. Sebab itu sejarah ini penting. Bukan sahaja sejarah Rasulullah maha lebih penting. Sejarah Rasulullah tu memang penting. Sejarah keluarga kita pun penting. Apatah lagi sejarah Rasulullah. Sejarah keluarga kita pun penting. Ayah kita, tok kita, macam mana mereka mendidik kita dulu, kesusahan mereka. Kalau kita kenal, itu sejarah nama dia. Ayah kita mendukung kita ketika kecil. Ayah membawa kita dengan basikal pergi ke sekolah. Masa-masa dulu, 40 tahun dulu. Masa itu kemudahan tak ada macam sekarang. Hantar pergi ke sekolah. Bila pulang, kita tunggu di pintu. Kalau tengok rupa ayah kita tak ada, kita susah hati. Naik basikal. Ada lebih sikit naik motor. Kita sendiri pun dulu pernah jalan kaki. Sebatu tu biasa jalan kaki pergi sekolah. Ada juga yang naik bas. Itu sejarah. Sejarah kesusahan kita, keluarga kita. Maka dengan itu akan menimbulkan kesedaran kita. Terima kasih kita. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur macam mana? Allah berikan kepada aku dengan jasa mereka. Ayah-ayah aku. Sekarang aku telah berjaya. Tanpa bantuan ayah aku, tanpa bantuan keluarga aku dulu, mak aku dulu, yang bangun pagi, membuat kuih, buat minuman pada aku, bawa bekal, maka mungkin aku tak akan jadi begini. Bahkan kita pergi ke sekolah dulu pun, kadang-kadang ayah kita yang pilih. Kita tak tahu apa. Dari 6 dulu kita akan tahu apa nak pergi sekolah mana. Kadang ayah tu dia pilih, dia fikir dia jumpa kawan-kawan dia nak hantar ke sekolah mana. Dia kata layak di sini. Semua baik, sekolah mana pun baik. Hantar ke sekolah agama pun baik,
tak hantar ke sekolah akademik biasa pun baik. Masing-masing pilihan dan semua ada kelebihan. Asalkan kita menjadi orang yang beriman. Tak semua orang yang mengaji sekolah agama tu dia keluar menjadi seorang ustaz. Tak ada. Dan tak semestinya orang yang mengaji tak sekolah agama tu dia tidak menjadi seorang yang kuat agama dia. Tak. Ramai orang yang keluar daripada bukan sekolah aliran agama hari ini kuat agama dia. Semangat. Bahkan boleh bercakap tentang Islam lebih hebat kadang-kadang daripada orang yang mengaji sekolah agama. Dan ada juga orang yang mengaji sekolah agama yang kadang-kadang perbuatan mereka lari daripada apa yang kena agama. Ada juga. Itu cerita lain. Itu kita mungkin bab yang lain. Tapi itulah hakikatnya. Jasa keluarga kita. Jasa itu sejarah kita kena kenal. Baik. Bila Rasulullah SAW bila mendengar Ja'far bin Abi Talib menceritakan keadaan yang seperti itu, datang kepada dia dalam bentuk roh. Lalu Asma, isteri Ja'far, menceritakan bahawa Rasulullah SAW menaiki mimbar. Rasulullah SAW menaiki mimbar, mengucapkan tahmid dan pujian serta kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para pembaca. Bila Rasulullah mendapat berita tersebut daripada Ja'far bin Abi Talib, Rasulullah, sahabat-sahabat lain tak tahu lagi. Tak tahu. Lalu Rasulullah naik ke mimbar. Dia menceritakan apa yang diberitahu oleh Ja'far bin Abi Talib kepadanya. Naik ke mimbar, mengucap tahmid, pujian kepada kesyukuran dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang berlaku kepada sahabat mereka. Lihatlah ni. Lihatlah tuan-tuan. Lihatlah para pendengar. Lihatlah mereka yang rajin membaca kisah-kisah yang seperti ini. Bagaimana Rasulullah memberi didikan akhlak, dakwah. Begitulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Inilah kaedah dan adab Rasulullah yang diajar pada siapa yang ingin berucap atau bercakap di hadapan orang ramai. Dia mengucapkan tahmid. Dia mengucapkan syukur, puji-pujian kepada Allah. Itu dia mula ucapan. Dia naik atas mimbar, itu dia mula ucapan. Pujian. Kesyukuran. Kemudian baru dia bercakap tentang kisah yang berlaku kepada rakan-rakan mereka yang syahid itu. Ini adab Rasulullah bila dia bercakap dan menjadi pengajaran kepada kita bila kita bercakap. Pertama sekali bila kita duduk di hadapan, di pentas ke, di mana-mana ke, majlis ucapan, pertama sekali kita mesti ucapkan syukur, puji-pujian, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin, atau apa saja dimulakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Apa-apa saja boleh kita mulakan ucapan. Allahumma antas salam. Apa saja boleh kita sebutkan permulaan ucapan. Paling kurang alhamdulillah. Syukur kita pada pagi ini, alhamdulillah syukur kita pada pagi ini kita dapat bertemu
Apalagi kita tambah sikit lagi, kita kata mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Itu adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak naik ke pentas, dia tak naik ke mimbar, terus dia bercakap. Semalam Ja'far bin Abi Talib, wahai saudara-saudara, wahai sahabat-sahabat yang ku sayangi sekalian, semalam Ja'far datang kepadaku menceritakan keadaan dia ketika dia bertempur dengan musuh. Dia tak cakap begitu. Dia puji Allah dulu. Sebab tu kita pun dalam apa majlis, kita puji Allah dulu. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah, kalau tak silap saya, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun mungkin daripada asar, tapi saya rasa dari hadis. Saya tak ingat. Mana-mana majlis yang tidak disebut nama, dimulakan dengan pujian kepada Allah dan tidak disebut pujian kepada Rasul, maka majlis itu diibarat seperti bangkai. Naik ke pentas, bercakap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tuan Pengerusi PIBG contoh, Yang mulia Ketua Kampung. Dia tak mulakan dengan ucapan Alhamdulillah. Tak boleh. Rasulullah tak ajak begitu. Dalam Islam Rasulullah tak ajak begitu. Puji Allah dulu. Lah apa-apa majlis. Inilah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang berlaku ketika mana Ja'far bersama-sama Jibril dan Mikail menyapanya ketika baginda duduk dengan Asma bin Umais. Ketika mereka duduk sembang berehat. Ada duduklah sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah cerita kat sahabat. Rasulullah tak sembunyi. Roh Ja'far datang kepada baginda dengan beri salam, dan baginda berkata, dan baginda pun menceritakan begini. Perkara ini tidak mustahil terjadi, tuan-tuan. Jangan kita ragu. Bila perkataan ini keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita ragu. Dalam Islam, baik hadis yang sahih, begitu lebih-lebih lagi Al-Quran, jika kita tidak mempercayainya, hilang, rosak iman kita. Hilang iman kita. Hilang agama kita. Kalau kita tak percaya pada Quran. Satu dalam Al-Quran, ayat Quran yang begitu banyak, tak percaya satu ayat habis semua rosak. Dalam rukun iman, 6 rukun iman, tak percaya satu tak percaya pada hari kiamat, habis rosak iman dia. Padahal ada 5 lagi yang lain percaya. Satu dia tak percaya. Dia tak percaya pada hari kiamat. Dia tak percaya pada hari akhirat. Yang lain dia percaya. Rosak. Begitu juga rukun Islam ada 5. Dia tak percaya kepada apa kewajipan menunaikan haji bagi yang mampu. Dia kata haji ni tak wajib. Habis rosak rukun Islam dia. Islam dia pun rosak. Padahal 4 lagi ada dia percaya. Tak. Islam ini bukan macam matematik. Kalau Islam bukan macam matematik. Rukun iman 6, tolak 1 ada 5 lagi. Rukun iman ada 6, ya. Tolak 1 ada 5 lagi. Rukun Islam ada 5, tolak 1 ada 4 lagi. Tak. Tolak 1 kosong. 5, rukun Islam 5, tolak 1 kosong. Rukun iman 6, tolak 1 jadi 5, tak, kosong. Iman dia kosong, Islam dia kosong. Tak ada apa. Ini kita kena jaga. Kita kena percaya penuh. Dalam Islam ni kita kena yakin penuh. Itu yang katakan iman. Itu dah kata iman. Rasulullah dia mendidik iman dulu para sahabat. Rasulullah mendidik iman para sahabat. Islam ini pertama sekali dia mendidikkan iman. Sebab tu Rasulullah SAW dia berdakwah
dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilahirkan Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah. Allah lahirkan Nabi Muhammad di kota Mekah. Seorang Rasul yang mulia. Seorang Rasul yang Allah sayang. Allah lahirkan di kota Mekah. Kota yang tahulah dengan kejahilannya. Dengan jahiliah saja. Kenapa? Nak didikkan iman pada manusia. Supaya di situ nak suburkan Islam, di situ nak didikkan iman orang-orang di situ. Walaupun dalam keadaan kepayahan Rasulullah berdakwah. Sebagai satu ujian untuk Rasulullah dalam berdakwah. Didikkan juga untuk Rasulullah bahawa dalam perjuangan dakwah ni bukan senang. Kalau dakwah ni mudah, ramai Islam ni makna dia mudah. Rasulullah tak payahlah cari susah. Dan ramai orang akan ikut Islam. Kalau Islam ni mudah, tak dapat. Lau kana ardan qariban, kalau perjalanan Islam ini dekat kemenangan, kalau nak menang, kalau Islam ni kalau kata nak menang mudah, lau kana ardan qariban wa sabaran qasidan lattaba'uk. Kalau saya baca ni minta maaf kalau tersilap. Saya pun ingat-ingat lupa. Lau kana ardan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Walakin jika perjalanan Islam, dakwah Islam ini mudah, nescaya ramai orang yang akan ikutmu, ya Rasulullah. Kalau kemenangan itu mudah. Kalau perjalanan kita untuk dakwah ni, kalau mudah, semua kita bercakap, semua orang akan ikut. Ramai orang akan ikutmu, ya Rasulullah. Dan jika kemenangan ini dekat, mudah, cakap sikit, ramai orang akan ikut. Ramai orang akan ikut, mudah Islam ini. Nescaya kamu tak akan diuji macam itu. Akan tetapi kepayahan kamu akan menempuh sesuatu yang susah. Inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah peringat awal-awal lagi dekat Rasulullah. Bahawa kemenangan Islam ini jauh perjalanan dia untuk nak memenangkan Islam ini, bukan dekat. Bukan hari ini kita berdakwah, terus hari ini menang, esok menang, tidak. Kadang kemenangan ini tidak didapat, dirasai oleh mereka yang memulakan perjuangan, tidak. Tapi dapat dirasai oleh orang yang selepas mereka. Kita lihat di mana-mana tempat pun, orang-orang yang mulakan perjuangan kadang-kadang tak mendapat nikmat kemenangan. Mereka gugur. Tapi yang dapat kemenangan, orang yang belakang mereka. Sebab itu Islam ini ibarat mata rantai. Mata rantai. Jalan mata rantai kan. Setiap satu akan sentiasa mengikat di antara satu sama lain. Tak terputus. Kita sebagai mata rantai perjuangan mereka yang terdahulu. Kita sebagai mata rantai perjuangan kita daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mata rantai dia dari perjuangan Nabi-Nabi sebelum itu. Kemudian sahabat ambil mata rantai itu, sambung mata rantai itu. Kemudian diambil oleh tabi'in, itba'ut tabi'in, diambil oleh selepas daripada itu sampai kepada kita ulama-ulama, ambil mata rantai itu dan sampai kepada kita ambil mata rantai perjuangan Islam itu. Jangan kita putuskan mata rantai ini. Jangan kita putuskan mata rantai dakwah Islam ini. Jika kita putuskan mata rantai ini, maknanya kita telah khianat pada perjuangan mereka. Kita khianat pada perjuangan mereka yang silam. Mereka telah berjuang dengan darah dan air mata dan nyawa. Tiba-tiba kita di akhir zaman ini ada kumpulan yang tidak mempedulikan Islam.
Mereka telah berkorban, mereka telah meninggalkan benih yang baik. Tiba-tiba kita tidak menjaga benih itu. Inilah yang berlaku. Yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah dia menceritakan apa yang berlaku kepada Ja'far bin Abi Talib, pada para sahabat. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tujuan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar adalah untuk nak memberitahu para sahabat ganjaran orang yang mati syahid. Rasulullah dia tak sembunyi. Sebab tu sifat Rasulullah dia tabligh, dia menyampaikan, dia tak sembunyi. Rasulullah dia tak sembunyi. Apa yang Allah dia tahu, apa yang Allah sampaikan, dia sampaikan, dia tak sembunyi. Semua apa yang Allah sampaikan kepada dia, dia cerita semua. Itu sifat yang wajib bagi Rasul, antaranya tabligh, menyampaikan. Amanah, siddiq, fatanah. Dia tak macam guru silat. Guru silat dia dapat 9 buah contoh, kadang-kadang 10, dia ajar kat anak murid dia 9 saja. 1 dia simpan. Takut anak murid dia nanti lawan dia balik. Dia ada 1 buah lagi nak kilas. Kemudian hak dapat 9 tadi dia akan ajak hak murid kemudian tu mungkin 8 saja. Dia tinggal kat dia kat 1. Jadi ikut anak murid nak kilas dia. Mai akhir kali tinggal berapa buah contoh begitulah, bandingkan. Kalau tak betul tu minta maaf. Tapi contohnya macam tu. Kita mengajar apa ilmu-ilmu ketahanan diri ni, kita kena simpan juga 1 kat kita. Simpan, tak bagi habis. Tak ni ikut dia lawan balik kat kita. Lawan balik, jenuh. Kita kena simpan buah kilas 1. Itu ilmu dunia. Tapi Rasulullah dia cerita semua. Dia tak simpan 1 pun. Inilah sifat tabligh. Rasulullah cerita dia kata nak beritahu ganjaran kepada orang mati syahid. Di manakah ditempatkan ruh orang yang mati syahid? Dan apakah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mati syahid? Muslimin muslimat yang dihormati Allah sekalian. Dalam masalah mati syahid ini, nak memberi gambaran untuk menaikkan semangat para sahabat untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika roh orang yang mati syahid ini berbeza pendapat di kalangan para ulama. Tapi kita jangan terlampau fikirlah, terlampau fikir tentang roh ini. Ada dikatakan waqala al-Qurtubi fi hadis Ka'b nismatil mu'min ta'ir wa huwa yadullu ala an nafsaha takunu ta'iran ay ala suratihi ila annaha takunu fihi wa yakunu at-ta'ir zarfan laha. Bukan saya tak bagi fikiran ni sebab apa? Banyak riwayat tentang roh orang mati syahid ni, banyak riwayat, banyak pandangan. Jadi kita jangan fikir roh tu duduk tak mana, tapi kita beriman. Berselisih pendapat, tapi roh mereka memang baik, duduk di tempat yang baik. Daripada Qurtubi, dia kata roh orang mukmin itu wujud dalam keadaan berupa burung. Orang mukmin itu wujud dalam keadaan berupa burung. Al-Qurtubi juga menyatakan hal ini menunjukkan bahawa rohnya itu menjadi burung atau berbentuk seperti burung dan bukan berada dalam burung. Dia roh dia tu dia jadi seperti berupa macam burung, roh dia. Bukan roh duduk dalam burung. Ini pandangan, satu pandangan. Begitu juga dalam hadis yang lain. Wa kadzalika fi riwayah an Ibnu Mas'ud inda Ibnu Majah arwah asy-syuhada 'inda Allah ka tayri khudr wa fi lafzi 'an Abbas tajawala fi tayri khudr wa fi lafzi Ibn Amr fi suwari tayr bayd wa fi lafz 'an Ka'b arwah asy-syuhada tayr khudr. Qala al-Qurtubi
Wa hadha kulluhu ahsahu min riwayah fi jawfi tayrin qudr. Demikian adalah hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Para arwah syuhada itu di sisi burung seperti burung warna hijau. Dia bukan macam burung, tapi dia duduk di sisi burung. Arwah para syuhada, dia di sisi Allah seperti burung warna hijau. Itu maksud hadis itu. Demikian juga hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud bahawa arwah syuhada itu di sisi Allah seperti burung berwarna hijau. Dan lafaz hadis yang bersumber Ibnu Abbas disebut juga bahawa arwah itu berjalan-jalan dalam bentuk warna hijau. Dalam lafaz Ibnu Amr berbunyi arwah itu berbentuk seperti burung berwarna putih. Macam-macam pandangan ulama. Tapi memang tak lari. Roh mereka tak lari. Itulah kedudukan mereka yang baik. Di sisi Allah. Duduk di sisi Allah seperti burung berwarna hijau. Ada yang kata duduk dalam perut warna hijau. Macam-macam. Perut burung warna hijau. Macam-macam pandangan. Tapi yang saya baca ini antara pandangan-pandangan para periwayat. Jadi banyak pandangan. Khilaf para ulama. Kita tidak perlu hafal perkara ini. Tapi cukup sekadar untuk meyakini bahawa roh orang yang beriman itu ditempatkan Allah di tempat yang baik. Cukup. Jangan dipikir roh duduk di tempat mana, burung warna apa, jadi bentuk burung kah, duduk tepi burung kah, duduk di burung putih kah, duduk di burung hijau kah. Jangan kita fikir itu. Itu kita kembalikan hak itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita yakin tempat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tempat yang baik. Dan mereka dilayan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Ruh mereka dilayan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita di dunia ini muslimin muslimat bukan lama. 60 tahun atau 70 tahun merupakan suatu masa yang singkat. Kita tidak lama di dunia ini. 60 tahun, 70 tahun merupakan masa yang singkat, tak lama. Lebih-lebih lagi umur 50 tahun, 60, 55, 60. Berapa tahun lagi kita nak hidup? Umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 hingga 70. Itu Nabi bagi tahu. Baina sittin wa sab'in. Antara 60 hingga 70. Kalau 60 ada 10 tahun. Dah ada hadis yang mengatakan bahawa kalau lebih pun daripada 70 pun ada. Nabi sebutlah hadis tapi tak ramai. Kita pun kita lihatlah kawan-kawan kita semua kan, adik-beradik kita, orang jiran-jiran tetangga kita, tak dan sampai 60. Kadang guru yang kerja guru kadang-kadang tak ada pencen. Dia ambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga yang panjang umur. Itu sebab itu Nabi beritahu, Nabi umur umatku antara 60 hingga 70 dan yang lebih itu tak banyak. Qalil, sedikit. Jadi masa tu singkat dah. Singkat. Hari ini kita dapat dengar orang masih menyebut nama kita. Mungkin esok lusa, mungkin orang sudah tidak menyebut nama kita lagi. Nama kita disebut dikala kita masih ada. Jarang sangat nama kita disebut sesudah tiada. Melainkan orang menyebut kebaikan kita lakukan atau kejahatan yang kita tinggalkan. Hari ini orang sebut nama kita sebab kita masih ada. Kalau kita tiada, mungkin orang tak sebut dah nama kita. Dan kita pun boleh lihat sekarang. Kita pun boleh dengar, boleh renung, boleh fikir dengan akal fikiran. Kawan-kawan kita yang meninggal,
jiran tetangga kita yang meninggal, adik-beradik yang kita yang meninggal. Adakah kita sebut nama mereka hari-hari lagi? Tak ada. Kita sebut mereka 2-3 hari ya. Ingat kat mereka tu, ingat. Bukan tak ingat, mana tak sebut tu. Maknanya bukan tak sebut tu, mana tak ingat. Tak. Bukan, kita ingat. Tapi kita, begitu je lah. Macam kita berlaku pada kawan-kawan yang meninggal. Kadang-kadang, kawan kita dah meninggal 5 tahun dah. Mari kita buat tahlil sikit untuk mereka. Tak ingat masa tu kadang-kadang. Bukan ingat mana dia orang duk sebut nama kita hari-hari tak. Bila kita meninggal, habislah. Yang tinggal cuba orang ingat jasa kita. Kalau kita jasa kita banyak, orang ingat. Melainkan kita buat baik banyak, orang akan ingat. Kebaikan yang kita lakukan masa hidup. Kita mati lama mana pun kadang-kadang orang ingat. Mungkin kita telah menajar seseorang mengaji. Orang susah mengaji kan. Orang tu susah, dia nak mengaji tak ada duit. Kita pun tajar dia. Hantar sekolah. Contoh hantar sekolah tahfiz lah. Bagi contoh. Tak kira lah sekolah mana pun kan. Saya ambil sekolah tahfiz. Kemudian dia pun akhirnya berjaya menjadi seorang tahfiz Quran. Dan dia menjadi orang yang berjaya. Kemudian dia buka pula pondok. Lepas dia berjaya, dia buka pondok. Maka dia akan kenang jasa guru dia tu. Dia kata, aku ni boleh buka pondok, boleh ditahfiz ni sebab arwah sekian-sekian. Dulu dia tajar aku. Dia bantu aku. Dia akan ingat sampai akhir umur dia. Selama-lama, bahkan kadang-kadang dia buh nama kita lagi. Nama orang yang tajar tu lagi. Nama sebagai nama pondok dia. Kebaikan. Contoh, sekolah-sekolah agama. Kerana dia ambil nama itu daripada kebaikan dilakukan oleh orang yang sebelum itu. Banyak. Pondok sekolah agama Ustaz Fauzi Ian. Saya ambil contoh yang boleh saya cerita, takut dia silap. Ustaz Fauzi ni, kira isteri dia tu pupu-pupu lah, menakan-menakan saya lah. Mana saya belum cerita. Kita pun pernah jumpa dia masa dia hidup dulu. Kita pun pernah dulu belajar juga sikit-sikit pergi dengar dia mengajar. Dan dia pula kahwin dengan orang kampung kita. Tok mak menakan lah, dua pupu lah. Dan terlibat dia accident. Dan diletakkan nama dia di pondok itu. Sampai sekarang sekolah Ustaz Fauzi, sekolah agama Ustaz Fauzi. Nama itu akan kekal sampai kiamat. Nama dia itu orang kekal sampai kiamat. Ustaz Fauzi itu dikenal. Sebab apa? Kebaikan yang dilakukan. Begitu juga sekolah apa nama Nahdhah Bukit Besar. Sekolah Pak Ya. Pondok Pak Ya. Sekolah Pak Man. Sini orang kata sekolah Pak Man. Ada sekolah Pak Ya. Jasa mereka itu orang kenang sampai kiamat. Orang sekolah Pondok Pak Ya. Dia meninggal puluh tahun dah. Tapi jasanya dikenang sebab kebaikan yang telah dilakukan. Inilah kebaikan. Apa yang kita buat, nama kita ditinggal baik. Jika kita meninggal, jika kita banyak membuat kebaikan. Buatlah baik. Jadi kalau orang tak sebut nama kita tu, adakah tak bagus tak? Tak. Bagus. Kita buat baik. Kalau orang tak sebut pun tak apa. Tak semestinya bila kita buat baik tu, kita nak minta orang sebut. Tak. Asalkan kita ikhlas, orang tak menyebut kita pun tak apa. Tak semestinya bila orang tak sebut nama kita tu, mana kita ni tak baik tak? Jangan silap faham. Berapa ramai orang yang berkorban jalan Allah, tapi nama mereka tak disebut. Dan kadang-kadang tak bagi disebut pun ada. Dan yang meletakkan pondok-pondok nama-nama itu pun bukan mereka yang meletak. Mereka tak suruh letak nama mereka. Orang yang belakang selepas mereka meninggal ini yang meletak. Kalau kita keluarkan duit banyak. Aku bagi ni RM100,000, RM200,000, RM300,000. Buat masjid. Saya bagi kampung ni buat masjid. Tapi syarat letak nama mak saya. Itu pun masalah. Ataupun saya buat satu sekolah. Saya bagi duit ni. Saya bagi duit 3 juta.
Tapi syarat sekolah ni letak nama saya. Tak boleh. Dia tak ikhlas. Tapi kalau orang lain yang letak tanpa permintaan dari dia, itu cerita lain. Ini dia sebab ikhlas. Sebab ikhlas penting. Sebab tu nama yang baik ni akan ditinggal, akan dikenang oleh orang sampai bila-bila. Kita ambil contoh bagi Tok Kenali cukup. Tok Kenali meninggal mungkin ratus tahun dah. Anak murid dia pun ramai. Ramai anak murid dia, ramai. Di Kedah ni pun ramai anak murid Tok Kenali. Termasuk Paya Junid, kalau tak silap. Pak Man Bukit Besar. Itu antara orang yang sempat dengan Tok Kenali. Pondok dia sampai sekarang terkenal. Dan ada yayasan lagi, yayasan Tok Kenali. Seorang yang karamah, yang mempunyai karamah. Tok Kenali ni. Nama dia meninggal dah lama dah, tapi orang kenal. Bila sebut Tok Kenali, orang kenal. Sebab apa? Kebaikan yang telah dilakukan masa hidupnya. Namanya hidup. Begitu juga jika perkara kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, kejahatan itu akan diingat oleh orang. Kejahatan yang dilakukan itu akan diingat oleh orang kemudian. Contoh, seseorang itu dia pergi rasmi kelang arak, dia bina kelang arak, dia rasmi kelang arak. Nama dia tu akan tetap menjadi bualan orang ramai. Bahkan sekarang ni kan bila dia rasmi tu dia pula apa nama di situ berasmi beberapa bulan. Lagi orang ingat bila baca, orang Islam ni nama dia ni ke yang duk rasmi kelang arak ni. Orang ingat. Dia mati lama dah tapi nama dia duduk ada. Ini nama tak baik ditinggal. Nama dia orang duk buh di kelang tu lagi. Dia dah tak ada dah. Ini jika kita melakukan kejahatan. Sebab itulah dalam kehidupan kita ini banyaklah kita buat benda-benda yang baik. Sama ada orang kenal tak kenal itu cerita lain, cerita nombor 2. Yang penting ikhlas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Insya-Allah jika kita ikhlas, orang ingat pada kita. Terutama jadi guru. Jadi guru. Saya kalau bukan nak menunjukkan apa kan, saya bila mengajar, saya beritahu nanti kamu bila besar, kamulah jadilah orang yang terbaik. Dan kalau boleh jadi kerja lebih baik daripada ustaz lagi. Ustaz ni jadi guru je. Kamu lebih jadi pensyarah. Kamu jadi pegawai apa-apa, pengurus ke, apakah, kerjalah. Asalkan kamu jadi orang yang baik. Ustaz berdoa. Dan semua guru pun macam tu. Berdoa anak murid dia berjaya. Bahkan berjaya lebih baik daripada guru kami yang mengajar lagi. Contoh kalau mewakili semua guru. Biarlah murid itu lebih baik daripada guru yang mengajar mereka lagi. Baik, kami tak cemburu. Kalau saya kata, saya ustaz tak cemburu pada kamu jika kamu lebih baik, pandai daripada ustaz. Dan ustaz tak akan jumpa bila kamu kerja nanti, ustaz tak akan nampak kamu buat kereta besar, ustaz akan tahan minta duit. Contoh, dulu ustaz pernah mengajar kamu, hari ni bagi kat ustaz RM10. Tak. Ustaz rasa bangga melihat dari jauh orang yang dididik, yang biar pernah dididik oleh guru menjadi insan yang berjaya. Cuma satu pengharapan ustaz pada kamu, saya beritahu. Iaitu, bila kamu dengar kata ustaz meninggal, kamu bacalah surah Fatihah, hadiah surah Fatihah kepada ustaz. Itu saja. Saya selalu cakap begitulah kelas-kelas saya. Kalau kamu ingat pada ustaz, bila kamu dengar kata ustaz dah meninggal, bacalah surah Fatihah, doalah untuk ustaz kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa ustaz. Itu yang ustaz minta. Bukan ustaz nak minta duit pada kamu tak. Ini keikhlasan kita dalam kita melakukan satu perbuat amalan. Bukan kita nak ganjaran. Bagi duit ini, buh nama aku. Bukan. Kemudian dalam cerita ruh tadi, memang apa yang pasti, ruh itu akan berterbangan. Ruh orang syahid itu akan berterbangan
soal dia dalam perut ke tidak ke, warna burung tu warna apakah, itu telah hanya menjadi perbincangan para ulama. Biarlah ulama yang lebih alim membincangkan perkara tersebut. Kemudian dalam kita nak memohon ini, kebaikan ini, setiap syurga Allah itu, kita nak masuk syurga kan, kita setiap hari kita semayang, apa yang kita minta? Lepas semayang kita minta apa? Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Itu belah kiri, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau seorang, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon padamu berilah aku ke syurga, dan aku mohon jauhlah aku daripada api neraka. Itu kita minta. Syurga Allah ini berbeza tingkatan dan darjat. Syurga ni berbeza tingkatan dan darjatnya, tak sama antara syurga tu. Tak sama. Orang yang dimasukkan ke dalam syurga Firdaus tak sama keadaannya orang yang masuk syurga Naim. Syurga Naim pula tak sama dengan syurga-syurga yang lain. Begitulah keadaannya. Berbeza tingkatan. Syurga-syurga juga tapi berbeza. Dia punya keadaan. Tingkatan. Ada orang kadang-kadang yang kadang-kadang tak berapa seronok, tak berapa bagus, tak berapa elok. Apa dia kata? Saya Ustaz, saya dapat masuk syurga sudahlah Ustaz. Syurga mana pun tak apa. Yang low kelas pun tak apa. Contoh, dia melawak begitu. Syurga yang hak terbawah sekali, hak nombor 7 pun tak apa dah. Dengan kata syurga nombor 1. Saya akan masuk syurga ya Ustaz. Kita tak kata salah. Tapi tak boleh cakap begitu. Dalam Islam bukan begitu. Allah ajar. Kita nak memohon syurga yang terbaik. Syurga Firdaus. Kita mohon. Macam kita belajar lah. Aku ni saya lulus sudahlah. Tak kira lah dapat nombor A, B, grade A, B, C, D, E. Tak kira. Asalkan lulus sudahlah, dapat E pun tak apalah. Bila kita buat begitu, kita buat, dari situ kita dah buat satu anggapan yang begitu, E pun tak apa dah. Takut bila datang keputusan nanti FG. Tapi bila kita target kita, aku nak A, aku target aku mudah-mudahan dapat A, dia puluh ni usaha mengaji. Kalau dia jatuh tak dapat A pun, sekurang-kurangnya dia akan pergi B. Kalau dia target lulus sudahlah, akhirnya apa yang berlaku? Tak lulus. Harap dapat E, tak ada E, jadi F. Kalau ada Z, kau terus Z terus. Begitu juga orang yang beriman, kita hendakkan syurga Firdaus. Syurga Firdaus. Jangan kata masuk syurga sudahlah. Tak boleh. Kita minta, Rasulullah pernah mengajak kepada kita supaya mohon syurga Firdaus. Jika kita tidak dianugerahkan syurga Firdaus, mungkin kita akan dianugerahkan syurga yang kedua, ketiga dan seterusnya. Seperti saya sebut tadi. Macam contoh bandingan Faisal tadi, Markah tadi. Kalau tak dapat syurga Firdaus, mungkin kita dapat syurga yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Tidak mengapalah kita mendapat tingkat keberapa sekalipun. Akan tetapi sewaktu kita memohon itu kepada Allah, pohonlah anugerah syurga yang tertinggi sekali. Allahu Akbar. Apalah yang kita ada untuk nak melayakkan kita mendapat syurga yang tertinggi itu kan? Apalah amalan kita sangat nak mohon syurga Firdaus. Jika dibandingkan dengan amalan kita, dengan amalan para sahabat, dengan para syuhada, memang tinggalan jauh amalan kita. Sekalipun jauh amalan kita dengan amalan sahabat, kita tetap memohon dan mengharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi kita syurga Firdaus. Tetap kita mohon macam tu. Ya Allah, kurniakanlah aku syurga yang tertinggi ya Allah. Kurniakanlah aku di syurga yang, kurniakanlah aku nanti syurga yang bersama denganmu, duduk di sisimu ya Allah. Syurga yang tertinggi dan duduk di sisimu ya Allah. Masukkanlah aku dalam syurga Firdaus
Dan letakkanlah aku juga di sisimu ya Allah dalam syurga nanti ya Allah, yang berdekatan denganmu ya Allah, yang berdekatan denganmu ya Rasulullah. Ya Allah, kurniakanlah aku syurga Firdaus yang telah Engkau tempatkan Rasul Engkau yang menjadi Rasul kami. Letaklah ya Allah aku di tempat itu ya Allah. Mohon pada Allah supaya Allah letakkan kita dalam syurga yang tertinggi, itu syurga Firdaus. Walaupun mungkin amalan kita tak banyak, tapi mohon ya Allah, kita mohon, kita cakap kepada Allah, ya Allah, aku ni baca Quran pun susah, gagak-gagak, derma pula aku kedekut, nak bangun tahajud atau malam pun kadang malas. Kita berdoa demikian, terus terang dekat Allah, ya Allah, aku ni baca Quran pun gagak-gagak, susah sikit-sikit aku baca Quran, ya Allah, derma pun aku kadang-kadang ya. Orang bagi 10, aku bagi RM5, kadang-kadang aku bagi RM1. Terus terang dekat Allah. Entah-entah disebabkan kejujuran dan sifat terus terang kita itu menyenangkan lagi, serta kelihatan kita ni tidak berpura-pura di hadapan Allah. Kita berterus terang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung doa kita ucapkan, ya Allah, bantulah dan bantulah aku ya Allah. Bantu ya Allah. Bantulah aku ya Allah untuk aku memasuki syurga Firdaus-Mu ya Allah. Mudah-mudahan dengan ikhlas kita itu, kita tak hipokrit dengan Allah. Kita mengaku keadaan diri kita yang lemah, dengan keadaan kita yang dhaif, dengan keadaan kita yang penuh dengan dosa. Tapi kita hendak syurga-Mu. Aku nak syurga-Mu ya Allah. Bagilah aku dapat masuk syurga-Mu ya Allah. Mohon waktu malam, bangun sepertiga pada malam, sembahyang lepas sembahyang sunat, doa kepada Allah. Sebab tu ada seorang guru mengatakan bahawa jika ada gerakan di waktu pukul 3, pukul 4 pagi tu, bangun. Kadang-kadang ada, kita terjaga waktu tu, waktu yang sama. Setiap malam, 2 malam tu waktu yang sama, pukul 4, pukul 5. Gerakan tu. Gerakan itu adalah, kata guru, gerakan malaikat. Supaya kita bangun untuk mohon kepada Allah, munajat kepada Allah. Kalau tak boleh sembahyang pun, bangun duduk, doa. Jangan bila kita ada gerakan begitu, kita diam. Sebab waktu itulah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Takut selepas bila kita tidak ambil indah gerakan itu, maka tidak akan lagi ada gerakan lagi selepas itu. 2-3 kali Allah datang malaikat untuk gerakkan kita waktu itu, kita tak tahu. Mungkin 4-5 malam tak ada gerakan dah. Jaga-jaga, pukul 8 pagi. Ini antara ulama bagi tahu. Mudah-mudahanlah kita sambung lagi insya-Allah kuliah kita ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik itu, yang lemah itu daripada kefakiran. Fakirnya ilmu yang ada pada saya dan kelemahan yang ada pada diri saya. Mohon maaf di atas kesilapan dan mungkin kelantangan yang saya cakap yang mengguris hati. Maafkan. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.